Jadi salam sejahtera Sarike Namawan yang berusaha Puan Nur Fazriyong, Timbalan Sektor Pembelajaran Pendidikan Daerah Sarike, yang dihormati penceramah Bengkel Asas Suntingan Video Encik Loh Iliong, Pegawai SISC Plus TV PBD Daerah Sarike, semua SISC Plus PBD Daerah Sarike, Barisan Penyelaras Inovasi, KP Mata Pelajaran dan semua guru yang dihormati sekalian. Jadi kita bersyukur kita dapat bertemu pada bengkel pada petang ini. Dengan ini menjemput yang berusaha Puan Nur Fazriyong, Pegawai Pendidikan Timbalan Pembelajaran PBD Daerah Sarike untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Okey, Cikgu dipersilahkan. Terima kasih Cikgu Su. Yang berusaha pegawai SISC kita merangkap penceramah kita pada petang ini, Cikgu Loh Iliong, dan juga pegawai SISC Cikgu Wong Ling Kiong dan juga Miss Su yang hadir bersama petang ini. Penolong kanan juga guru-guru jika ada dari sekolah pada petang ini dari semua 5 buah sekolah menengah kita pada petang ini. Terima kasih kerana hadir pada petang ini untuk bersama kita mengikuti bengkel suntingan video siri yang kedua ini. Kalau yang pertama dulu sudah dilaksanakan, maka siri yang kedua ini merupakan kesinambungan daripada siri yang pertama. Saya percaya melalui bengkel seperti ini banyak perkara yang didedahkan, kemahiran baru yang didedahkan oleh Cikgu Loh yang boleh membantu cikgu-cikgu menghasilkan video yang lebih berkualiti di peringkat sekolah, sama ada digunakan untuk PDP ataupun untuk menghasilkan kajian tindakan ya. Sebab kita kalau untuk kajian tindakan, video yang kita hasilkan selama ini, kalau kita tidak didedahkan dengan cara dan teknik yang betul untuk menghasilkan video, kadang-kadang video kita hasilkan tidak menarik dan kurang berkualiti. So dengan pendedahan seperti ini, kita berharap cikgu-cikgu semua dapat kemahiran ini dan juga dapat berkongsi pengetahuan dan kemahiran bersama dengan guru-guru dari sekolah lain ya, untuk meningkatkan kemahiran dalam ICT ini untuk menghasilkan video yang lebih berkualiti. Saya juga faham bahawa macam yang Cikgu Intia cakap tadi, sekolah mereka walaupun PDPR tapi KK tetap juga dilaksanakan secara online ya. Saya memang salutlah Cikgu ya, tabik kepada semua guru-guru atas komitmen dan usaha sama ada mengadakan PDPR secara online ataupun offline di luar talian sepanjang tempoh PDPR ini, dan begitu committed terhadap tugas cikgu dalam melaksanakan PDPR ya, dalam keadaan kita yang sukar waktu ini. Terima kasih sekali lagi atas usaha semua tu. Saya harap sesi petang ini akan membawa banyak manfaatlah kepada semua, dan memandangkan hanya sekarang ni di talian lebih kurang 20 orang, mohon nanti kalau sempat lagi lah minta cikgu-cikgu yang belum lagi masuk ke dalam bengkel ini, minta mereka join, sebab kalau boleh kita nak lebih ramai lagi guru mengikuti siri bengkel ini dan juga membawa manfaat ini ke sekolah masing-masing ya. So saya tak nak bercakap panjang sebab kita dah terlewat daripada masa, lebih daripada setengah jam sudah. So saya serahkan balik majlis ini kepada Cikgu Su untuk meneruskan sesi bengkel kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi ya. Thank you. Okey, terima kasih diucapkan kepada Timbalan Sektor Pembelajaran Puan Nur Fazriyong. Jadi untuk ini saya memohon kebenaran semua untuk bersama-sama dalam sesi fotografi secara Google Meet, boleh? Jadi saya memohon kerjasama semua yang hadir bengkel pada petang ini membuka kamera Google Meet. Okey? Ya, betul Cikgu. Kita nak ambil gambar sebagai dokumentasi. Lain lagi ya. Ya. Okey.
memohon kerjasama daripada semua peserta yang hadir pada petang ini, okey, membuka kamera, buka Google Meet, okey, untuk mengambil gambar. Kita sekejap saja. Boleh? Cikgu Lee, Cikgu Zainuddin, buka kamera sekejap. Boleh? Cikgu Leong. Cikgu Lau Mensuai. Cikgu Chua. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Seto Pembelajaran yang bergambar bersama dengan kita. Jadi untuk meneruskan pengker pada petang ini, mempersilakan Cikgu Lo Ileong untuk berkongsi teknik asas sundingan video CD 2 untuk sekolah menengah daerah Sarike. Okey, Cikgu Lo, silakan. Cikgu Lo mula, saya mohon mengundur diri ya Cikgu. Cikgu Su, saya mohon mengundur diri dulu. Terima kasih. Okay, thank you Puan. Terima kasih Timbalan Seto Pembelajaran, Puan. Okay, selamat petang semua. So, saya cek dulu kerana ada yang baru masuk. Okay. Okay. So, terima kasih semua kerana hadir bersama kami pada petang ini. So, sebelum kita mula, so kita perlu buat sedikit setting dulu lah. Sedikit setting dulu. Okay. Kalau cikgu menggunakan laptop, okay, kalau cikgu menggunakan laptop, okay, cikgu pergi ke sebelah bawah ini, okay, pada bahagian yang ada tarik, ada masa ini, okay, cikgu pergi ke yang bateri ini, yang bateri cikgu ini, yang bateri cikgu ini. So, cikgu right click. Okay, cikgu pergi window mobility center. Okay, so pergi ke bateri cikgu, window mobility center. Okay, lepas itu dia akan keluar. Okay, dia akan keluar macam ini. Okay, so cikgu pergi ke balance ini, cikgu klik high performance. Okay. Bila kita klik high performance, automatic laptop cikgu dia akan lebih cepat lah. Tapi tak cepat sangat, tapi dia akan lebih cepat sikit lah. Okay. So ini untuk memudahkan kita apabila kita buat editing nanti, penyuntingan nanti, dia lebih smooth. Kalau tidak nanti takut nanti dia slow ke, lagging ke. Okay. Tapi selepas kita buat suntingan itu, cikgu pastikan cikgu klik balik balance. Okay, klik balik balance. Okay, so yang ini adalah yang satu tips lah sebelum kita masuk ke Filmora nanti. Oh, okay, sekejap saya ada yang masuk. Okay, so yang ini adalah yang langkah yang pertama. Okey, kalau cikgu yang baru masuk ini, okey, saya ulang sekali lagi. Okey, cikgu pergi ke bahagian taskbar cikgu, okey, yang ada tarik masa ini. Okey, cikgu cari yang ada bateri. Okey, yang ada bateri ini. Cikgu right click je. Okey, cikgu cari window mobility center. Okay, window mobility center. Klik dia. Okay. Cikgu akan keluar ini. Okay, keluar ini. Ada yang mungkin banyak lagi lah. Okay.
So cikgu daripada balance ini, daripada balance ini, cikgu pergi ke high performance. Create high performance. Ini untuk laptop. Kalau kalau desktop, tak perlu. Tapi kalau untuk laptop, cikgu klik dulu ini supaya dia lebih cepatlah. Yang ini adalah pertama. So saya harap cikgu semua sudah sekejap. Cikgu sudah pergi ke link yang saya bagi itu untuk download Filmora ini ya. Filmora ini saya sudah share dalam Google Drive lah, supaya cikgu tak perlu install yang ada demo-nya. Kalau demo-nya, dia nanti bila lepas kita bertungkus lumus, siapkan semua itu, nanti bila dia generate, dia akan ada satu macam watermark sana, Filmora besar-besar. Jadi hasil kerja cikgu semua itu nanti dia akan jadi dia ada watermark sana lah. So yang ini bukan dikatakan hack, tapi dia lebih kepada portable. Portable-nya. Alright. So setakat ini saya rasa tak ada masalah. So untuk start penyuntingan petang ini, ada banyak sudah. So kita pergi ke Filmora. Wondershare Filmora ini. Just klik saja. Mungkin cikgu ada program cikgu sendiri, mungkin ada ada cikgu yang selalu menggunakan handphone atau menggunakan aplikasi editing inilah. Tapi untuk hari ini saya share dulu yang Filmora ini. Filmora ini sebenarnya dia agak agak fleksibel. Agak fleksibel. Mungkin cikgu nak gunakan green screen, yang ini pun boleh. Green screen di sini tak bermaksud mesti hijau. Dia boleh gunakan warna yang berlainan. Mungkin warna dia putih ke, atau warna background cikgu ialah biru ke, semua ini boleh. So, sekejap ada cikgu masuk. Alright. So, mula-mula dia akan paparkan yang ini. Dia akan keluar ini. Screen ini. Sekejap, saya tutup semua ini. Dia akan keluar ini. So, cikgu hanya tak perlu klik apa-apa, cikgu klik saja new project. So, yang ini adalah projek barulah. Yang ini adalah projek baru. So, kita jinak-jinak. Sekejap. Kita jinak-jinak dulu. Pergi ke sebelah kiri atas ini. Kiri atas ini. Yang ini sebenarnya adalah media. So, apa-apa bahan cikgu boleh disimpan di sini. Apabila kita masuk simpan bahan macam video clip, image atau audio cikgu, apabila kita simpan di sini dan kita edit, dia tidak akan edit yang original di dalam komputer cikgu. Dia hanya edit di sini saja. Kalau cikgu tak mau dia simpan di sini, kalau cikgu klik delete, atau cikgu nak buang dia atau rename dia, tak apa. Dia tidak akan kacau yang original. Yang ini hanyalah untuk di dalam program Filmora ini saja. So kita mula dengan macam mana kita nak masukkan video atau gambar atau sound clip cikgu.
dia ada dua cara. Satu, klik ini, klik bahagian ini, bahagian sini, media project cikgu, klik saja, so cikgu boleh carilah. Kalau saya simpan di folder ini, so mungkin cikgu nak semua ini, so cikgu boleh select dia, klik open, dia akan import masuk. Atau dia ada dua cara, atau saya delete ini dulu, saya delete, menggunakan keyboard, tekan saja delete, dia akan tanya, do you want to delete? Yes. So yang ini satu, import dengan delete. Satu lagi, yang ini adalah folder, folder bengkel pengintingan siri tadi. Oops, sorry. Ini adalah bengkel folder ini. So saya klik saja, masuk saja. Select semua ini, saya klik, tarik masuk sini. Dia pun sama. Tapi di sini dia akan tanya, oh ini dua ini, file ini adalah tidak boleh. Mengapa? Kerana PowerPoint. PowerPoint dia tidak dapat masuk sini. Satu lagi, dokumen pun tidak dapat masuk sini. So kerana folder tadi ada dua bahan ini di dalam sini. So tidak boleh lah. Alright. So setakat ini ada soalan? Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh bertanya di ruangan chat atau tanya terus Kerana saya sini, saya boleh ada dua device, ada dua peranti, saya boleh tengok. Kalau mungkin terlalu laju ke atau terlalu tak faham step yang mana satu, boleh beritahu. Dan satu lagi, jangan risau, saya ada record ini, semua ini. So mungkin selepas ini, nanti saya akan edit, lepas tu saya akan upload, muat naik ke YouTube, satu YouTube, dan satu lagi ke ke grup masing-masing lah. So jangan risau. Semua step yang saya buat sekarang ini dari pukul 3 tadi sampai sekarang saya sudah sudah masuk, sudah record sudah. So continue. So import kita sudah masukkan media kita. Contohlah saya tak mau, saya nak tukar nama ini, Free Green Screen Studio. Saya tak mau untuk nama yang terlalu panjang. Saya nak ringkaskan dia. Senang saja, cikgu right click dia. Cikgu right click dia, cikgu pergi rename. Masih boleh. So yang ini terlalu panjang, saya tulis, type saja green screen. Boleh. Sekali lagi contohnya ini. Right click. Tak nampak. Tak nampak. Right click, rename. So ini ialah Maker iPico. So sudah tukar. Supaya menyenangkanlah. Contohnya cikgu ada banyak video dan cikgu tak mungkin tidak mau keliru atau dia ada urutan yang sama ke atau ada urutan dia. So mungkin cikgu boleh guna 01, 02, 03, 04, 05 macam ini pun boleh juga. So yang ini adalah import. Dan satu lagi sebelum kita pergi ke lebih mendalam, sekejap saya cari untuk cikgu dulu. Sekarang kita tengok, kita tengok yang ini. Ada simbol ini. Ada 3 jenis simbol ini. Ada 3 jenis simbol ini. Maksud dia, yang ini, yang ini, yang ini ialah video. Ialah video. Yang ini pula, yang ada jeda ini, yang ini adalah music. Dia hanya music saja. Dia tidak ada video dalam sana. Dia hanya music saja. Yang ini pula, dia hanya gambar.
gambar, music, video. So video ini nanti saya akan tunjukkan. Dalam video ini dia ada video, ada gambar dengan ada bunyi. Alright? Okay. So ini, okay, ini adalah video tadi. Bahan-bahan semua inilah. Okay. So sekarang kita akan mula editing pula. Okay. Kita akan start editing. So kita nak edit dekat mana? Di sini kan? Tidak. Dia di sini, di bawah ini. Dia di bawah ini, nama dia, semua ini adalah timeline. Okay, timeline. Semua ini adalah timeline. So kita mula dengan contoh yang pendek sikit lah. Sekarang ini, so untuk input dia pergi ke timeline kita, kita tarik dia. Okay, tengok dia ada line sudah. Okay, tidak ada line sudah. Okay, okay. So masih ingat ke yang siri pertama bila saya katakan FPS kita. Okay, FPS kita. Okay, so kalau cikgu nak yang slow motion, nak semua itu, okay, boleh pilih yang 29 lah. Kalau yang biasa-biasa tidak ada pergerakan yang special effect kan semua itu, boleh pilih 25. Okay, so saya pilih 29 lah. Okay, so sekarang saya zoom ke bawah sekejap. Dalam video ini boleh saya katakan, okay, boleh saya katakan dia tidak ada audio. Okay, yang ini hanya ada video saja. Mengapa saya kata tidak ada audio? Tengok di bawah ini. Okay, di bawah ini ada satu logo, bukan logo, simbol Jeddah. So dia tidak ada music, dia tidak ada sound, tak ada suara. Okay, kerana yang ini kami ambil Cikgu Syarif lah, dia ambil menggunakan drone, so dia tidak ada bunyi. Okay, dia tidak ada bunyi. Okay, sekarang saya akan tukar sekali lagi. So macam mana saya nak buangkan video ini daripada timeline saya? So klik saja, dia ada dua cara. Satu, pergi ke sini. Okay, so, sekejap. Yang di bawah ini. Okay, ada tong sampah. So saya klik saja tong sampah, dia akan hilang. Okay, saya akan klik saja, dia akan hilang. Atau klik ini, saya klik ini ya, saya select video ini, right click, delete, atau saya gunakan keyboard saya, delete. Sama saja. Tapi bila saya delete, dia masih dalam folder media saya, media folder saya. Okay? Sekarang saya nak cari satu yang ada suara. Okey, ini ada suara. So saya masih sama. Klik ini, tarik masuk ke timeline saya. Okey, sama seperti tadi. Okey, tengok. Sekarang kita akan nampak dia ada dua. Okey, dia ada dua ini. Video dengan apa itu? Macam mana nak saya beritahu, line inilah yang ada garis-garis ini yang turun naik puncak dengan itu lurah dia. Okay, so maksud dia video ini dia ada gambar dengan bunyi. So untuk kita buat editing, dia ada beberapa cara. Okay, dia ada beberapa cara. Tapi kebiasaannya saya akan split dia. Okay, saya akan split dia. Okay, yang ini kalau saya edit, okay, contohlah kalau saya edit, tengok, saya edit, dia akan ikut. Okay, dia akan ikut. Okay, dia akan ikut. Tapi contohlah, saya nak split dia. Pecahkan dia satu video, satu audio. Okey, satu video, satu audio. So, saya right click dia.
kena pergi cari ini. Detach audio. Okay, detach audio. Okay, sekali lagi right click video yang cikgu nak detach. Okay, detach audio. Tengok, dia akan pecah sudah. Audio, video ini dengan audio ini. So, apabila kita pecahkan dia, kita lebih fleksibel lah. Okay. Okay, kita boleh adjust dia lagi. Okay, yang ini satu. Nanti saya akan beritahu mengapa saya nak split ini ya. Mengapa saya nak split ini. Ya, welcome cikgu Tuan Pengetua. Okay, so saya akan split ini. Mengapa? Kerana nanti saya akan tunjukkan. Masih ingat lagi ke J-card dengan L-card dulu. So, J-card dengan L-card ini akan membantu kita membuat transition yang menarik lah. Akan membuat satu transition yang menarik. Okay, so saya delete ini. Kita akan mula buat sesuatu. Okay, alright, contohnya saya gunakan bahan untuk okay, ini pula. Okay, ini adalah untuk video pembentangan PDPC ya. Okay, ini untuk pembentangan PDPC dulu. Okay, sekarang tengok. Video saya sangat panjang ke belakang. Dia belakang masih ada lagi. So, macam mana kita nak tengok ke belakang? Dia ada dua cara. Kita kena pergi ke bawah ini. Dia ada line dia. Tapi kita tengok, dia panjang. So, kita kena tarik sana, tarik sini. Susah kita nak tengok kan? Okay. Satu cara, okay, yang paling kita nampak lah. Ada tambah dengan tolak ini. Okay, tambah dengan tolak ini. So, kita tolak. Dia akan kecil. Okay, dia akan kecil. Bila kita tambah, dia akan zoom in. Okay. Yang ini cikgu perlu biasa guna. Yang ini mesti biasa gunanya. Kerana bila cikgu nak certain part ini. Contoh dia, saya nak L. Okay. So, di sini ada L. So, saya boleh klik. Cut. Okay. So, yang ini biasanya perlu zoom in lah. Supaya kita boleh nampak dia. Okay. Atau kita kadang-kadang kita nak tengok audio itu. Okay. Satu lagi cara, kita pergi ke yang ada garis masa ini. Kita klik, tarik, zoom in, zoom out. Okay. Yang ini adalah interface dia lah. Interface dia. Okay. So, ini adalah preview dia. Kalau cikgu sudah sudah tengok lah. Okay. Ini adalah preview dia. Contoh. Okay. Contoh. Yang ini video ini. Okay. Dia tidak ada audio. Tengok, dia tidak ada audio. Kerana bila saya ambil video ni, dia tak ada bunyi. Okay. Macam mana kita nak masukkan suara kita ke dalam video ini? Okay. So, contohnya di mana? Okay. Di sinilah. Okay. Sekarang saya boleh tambahkan suara saya dalam video ini direct secara terus. Okay. So, kita pergi ke bahagian ini pula. Sekarang kita masuk ke bahagian ini. Okay. Okay. Tengok ada mikrofon ini kan. Record a voice over. So, kita klik saja ini. Dia akan keluar ini. Okay. Harap dia tidak akan kacau mikrofon saya sekarang. So, saya bercakap sedikit saja. Harap dia ada suara keluar lah. Okay, dia akan buat timer. Okay, ini merupakan microbit. Okay, microbit ini terdiri daripada beberapa fungsi yang, okay, ini adalah Wi-Fi semua. Okay, so klik. Okay. Now, tengok. Apa yang saya zoom in dulu.
apa yang saya cakap tadi, okay, apa yang saya cakap tadi, dia semua akan direkod. Dia akan terus rekod. So, sekarang bila saya tekan saja play ini, okay, bila saya tekan play ini, alright. So, apabila kita buat satu persembahan, cikgu boleh contohlah kalau cikgu macam saya ini, saya hanya tunjukkan menggunakan tangan saja. So, selepas itu bila masuk ke editing baru saya menggunakan voice over ini. Lebih senang sebenarnya. Okay. So, macam tadi saya pun boleh sama ada saya boleh buang atau atau boleh edit lagi. Okay, sekarang so, setakat ini ada soalan kah? Ada soalan? Okey, saya ada ya. Cikgu Lo, dalam bagian chat ada satu soalan. Ya, saya sudah nampak. Yang ini nanti saya akan akan ajarlah untuk yang setting ini, untuk mengecilkan size video itu, tapi mengekalkan kualiti dia kan. Okey, yang ini saya nanti, yang ini di bahagian yang belakang sudah. Masa kita akan save, bukan save, export gitu. Okey, alright. So setakat ini saya rasa tak ada untuk yang import. Okey, sekarang saya akan masuk ke resize video, okay, atau sorry, atau aspect dia. Contohlah untuk video ini, okay, untuk video ini kadang-kadang cikgu mungkin cikgu nak beberapa video dalam satu paparan ini, okay. Mungkin cikgu nak buat satu pertandingan di mana beberapa murid bercakap, atau mungkin cikgu nak PowerPoint cikgu berada di depan dan cikgu bercakap di depan PowerPoint itu. Okey, so cikgu boleh buat sekejap saya cari dulu mana PowerPoint saya. Okey, sini. So ini adalah PowerPoint yang dihasilkan. Okey, ini adalah PowerPoint. Okey, PowerPoint ini saya pun sudah ada ajar di dalam YouTube lah. Dalam YouTube ada satu macam mana nak menggunakan PowerPoint cikgu jadi video. Okey, di dalam Filmora dia tidak boleh gunakan tidak boleh gunakan PowerPoint, tapi cikgu boleh gunakan PowerPoint yang macam ini, yang dalam bentuk video. So ini adalah video, dia sudah dalam bentuk video. Okey, dia dalam bentuk video sudah. Okey, so sekarang ini contohlah yang saya gunakan saya lah. Okey, gunakan saya. Okey. Tengok, sekarang bila saya tarik ke atas ini, dia sudah ada satu video, video 1 dan video 2. Okey, video 1 dan video 2. Okey, tapi video 1, okey, video 1 tidak nampak. Kan? Tidak nampak kan? Okey. Video 1 tidak nampak, tapi video 2 dekat atas ini, dia tutup dia. Dia sebenarnya ada. So, macam mana kita nak buat dia? Kita klik dia. Okay, klik yang video kedua ini. Kalau saya zoom in dulu. Saya zoom in dulu. Ada nampak yang titik.
titik ini kan, yang 9 titik ini. Okey, yang 9 titik ini maksud dia kita macam sorry. Ya macam kita adjust untuk gambar kita. Okey, yang adjust untuk gambar kita. Macam mana nak adjust gambar kita? So kita pergi ke bahagian bucu ini. Okey, klik saja, tarik dia masuk supaya kecilkan dia. Okey, supaya kecilkan dia. Tengok, saya sudah jadi kecil dan slide saya sudah kelihatan sedikit. Okey, kelihatan sedikit. Dan apabila saya klik sama ada di sini di PowerPoint saya ini, video PowerPoint saya ini, atau klik di sini preview ini, tengok PowerPoint saya pun ada 9 titik sudah. So, saya boleh kecilkan dia. Boleh kecilkan dia. Tengok. Okey, tapi saya ini masih lagi tutup kan? Saya tak nampak kan? Macam mana? So, saya nak ini di hadapan. So, sama ada kita pergi ke sini, kita pergi ke timeline kita balik, klik ini, tarik ke atas. Supaya layer ini maksud dia layer lah. Kalau cikgu yang ada pengalaman menggunakan Photoshop ke, cikgu tahu layer ini. So layer pertama sekarang kosong, layer kedua video saya, layer ketiga PowerPoint saya. Okey. So apabila kita play, tengok. Okey. Alright. Okay. Alright. So ini maksud dia pembentangan kita, dia tidak macam kalau yang tahun lepas ada kumpulan yang membuat persembahan kan, membuat persembahan video cikgu ini, dan cikgu berdiri di depan projektor. Sama ada cikgu tak nampak atau benda yang cikgu present itu tidak nampak. Dia ada dua kemungkinan. Kerana kamera kita dia dalam keadaan gelap, tak nampak cikgu. Tapi dia nampak yang presentation cikgu kerana dia terang. Atau dia nampak cikgu tapi PowerPoint cikgu tak terang. So apabila kita hantar untuk pertandingan, tak nampaklah cikgu nanti. Kan? Okey. Dia ada dua cara. Ini satu cara. Ada satu lagi yang gunakan green screen. Okey. Kalau gunakan green screen, lagi bagus. Okey. Dan satu lagi nanti saya akan show untuk cikgu lah, yang ini agak advance lah. Sekarang saya hanya asas saja. Hanya asas saja. Alright. So, yang ini PowerPoint cikgu dan ini adalah video video cikgu sendiri nanti. Alright. Okey. Contohlah kalau saya dalam video ini, dalam video ini tengok ada masa yang tak nampak kan? Tak nampak saya atau saya berjalan masuk. Okey. So, cikgu boleh saya zoom in dulu Saya zoom in dulu. Cikgu carilah time di mana. Time di mana. Boleh bersedia untuk bercakap. Di sini mungkin. Di sini. Saya nak potong ini. Di depan saya tadi ada ruangan yang kosong dan saya berjalan masuk. Saya nak potong ini, saya nak buang ini. Kerana yang ini kalau presentation tak cantik kan. Macam mana nak buang? Cikgu tengok yang timeline ini ada satu line merah dan satu gunting ini. Untuk yang proses ini dinamakan trim, potong. So cikgu nak potong ini, saya potong di sini ya. So klik saja video ini, video ini klik. Kalau saya klik ini,
dia akan ada warna ungu ini. So saya klik ini, dia akan warna ungu di sini. Mungkin berbezalah warna dia, tapi dia akan ada satu indikator. Okay, saya klik ini, saya pergi ke gunting ini, trim ini, klik. Okay, dia akan potong ini. Dia ada dua, dia ada line sudah. Okay, so klik ini, dan saya tak mau ini. Okay, saya tak mau ini, saya mau ini saja. So, saya tak mau ini, saya klik ini, saya klik tekan delete dekat komputer saya, atau saya pergi ke tong sampah ini. Okay, saya tekan ini, tekan ini, saya delete. Tengok dia automatik pergi ke depan sudah. So yang tadi itu hilang sudah. Tapi di sini masih ada. Original ini masih ada. So bila saya tekan play, tengok dia terus akan masuk ke isi penting sudah. Okey. Satu lagi. Okey. Sebelum itu saya akan buang dulu lah supaya senang untuk saya buat presentation ini. Okey. Buka balik saiz besar dia. Sekarang tengok latar saya putih. Tapi di sini ada Swiss, ada pintu. So saya tak mau ini. Okey, saya tak mau ini. Sekejap, saya kecilkan dulu. Okey. So saya tak mau ini. Macam mana? Kita boleh buat lagi satu trimming. Okey, buat satu lagi trimming. Pergi ke sini balik. Yang ini timeline kita. Okey. Pergi ke ini. Crop ini. Tadi saya trim kan? Saya potong ini. Sekarang crop. So, klik ini, video ini, klik ini pula. Okay, so dia akan masuk ini. That's why dalam asas penyediaan video hari itu, yang siri pertama, saya beri nasihat supaya bagi ruang di atas dan di tepi ini. Banyak sikit ruang di atas dengan tepi. Kerana apabila kita membuat penyuntingan di dalam komputer nanti, kita masih boleh potong ini. Okay, masih boleh potong ini. Okay, so saya nak buang ini. Tengok. Kalau saya tidak ada memberi ruang dan saya ambil zoom dekat-dekat, okay, dan bila saya potong, mungkin dia terpotong kepala nanti. So tak cantik lah. So kita buat bagi dia ruang supaya ada ruang lagi di atas kepala kita. Apabila kita klik OK, tengok dia akan hilang. Okay, dia akan hilang. Okay. So dia akan nampak lebih lebih bersih lah, lebih bersih belakang kita, lebih bersih. Okay, supaya tidak ada gangguan macam di pintu tadi. Alright. Okay. So sekarang ini, video ini saya sengaja ambil tak ada suara. Kerana apabila saya ambil video ini, saya pun tak bercakap sebenarnya. Tapi mulut saya bergerak-gerak. Okay. So yang ini, apabila kita, contohlah, kerana kadang-kadang bahan inovasi kita mungkin belum siap lagi sebenarnya. Okay. Tapi kita mau presentation, buat beberapa presentation yang menunjukkan produk kita. Okay. So, nanti saya akan tunjukkan di mana produk itu saya akan simpan di sini dalam ruangan hijau ini. Yang ini sebenarnya green screen saya. Okay. Yang ini boleh saya buat, nanti saya akan simpan satu bahan saya di dalam sini nanti. Okay. Nantilah, nanti. Okay. So, setakat ini ada soalan? Ada soalan? Untuk setakat ini. Setakat ini kita telah belajar import, apa itu timeline, macam mana nak resize video, boleh masukkan dua video dalam satu screen. Kita telah belajar macam mana nak cut video kita telah belajar macam mana nak split video kita dan juga trim video kita.
So setakat ini ada soalan daripada cikgu-cikgu semua? Adakah saya terlalu laju? Untuk cikgu yang baru masuk, jangan risau. Cikgu nanti saya akan sesi petang ini sudah ada record lah. So no problem. Jangan risau. Nanti cikgu boleh ulang tayang lagi. Okay. Okay. Dia dah sangat jelas. Thank you. Okay. Thank you. Atas respon. Okay. Sekarang saya nak buang ini, video ini. Dan satu lagi. Okay. Kadang-kadang video kita, kadang-kadang kita ambil secara landscape, tetapi bila kita import, dia berdiri macam ini. Okay, dia jadi portrait macam ini. So, macam mana? So, dalam Filmora, boleh kita rotate lagi. Okay, so klik ini, masuk ini. Okay, dia ada 3 sudah. Alright. Okay, so tengok dia sudah salah kan? Tengok dia sudah salah. Ya, dia sudah salah. Okay, so yang ini sudah salah. Macam mana kita nak pusing dia? Okay, macam mana kita pusing dia? Okay, ada 2 cara. Okay, right click video ini. Tengok CW dengan CCW. Okay, counter clockwise. Bukan counter clockwise, ini clockwise. Clockwise, CW ini clockwise. So, clockwise maksud dia, kalau senang lagi, tengok right, left. Okay, right, left. Dia ada 2, right, left. So, sekarang saya nak pusing ke mana? Pusing ke kanan ke atau ke kiri? Okay, sepatutnya ke kiri kan, counter clockwise kan. So, kita klik saja ini, left ini. Klik. Okay. Oh, lupa. Okay. Sekali lagi ya. Sorry. Sebab saya tadi mesh to media tadi. Okay, sekejap. Okay, sekali lagi. Tarik masuk. Okay, tarik masuk. Lepas. Oh. Alright. Sekali lagi ya. Saya buat satu yang baru. Okay, saya buat satu yang baru ya. No. Okay. So, saya import balik semua video ini. Okay. Close ini. Okay. Mengapa? Kerana saya perlu reset semua itu kerana resolution saya tadi sudah set untuk yang berdiri ini tadi. So, klik ini. Masuk ke sini. Okay. So, jangan mesh to media. Tadi saya mesh to media. Keep project setting. Kalau kita klik project setting, dia akan landscape. Kalau mesh to media, kerana media kita ialah portrait, dia berdiri. So dia bila saya klik, macam tadi lah, import macam mana pun dia tidak akan rotate. Okay, keep project setting. Okay, klik. Okay, sekarang balik seperti tadi, either di sini, okay, atau di sini. Tapi saya lebih suka di sinilah. Okay, right click, counter clockwise, clockwise atau counter clockwise. So sekarang saya nak pusing ke kanan atau pusing ke kiri. Sepatutnya pusing ke kiri kan. Bila saya klik pusing ke kiri, okay, tengok dia akan full screen sudah. Okay, dia akan full screen sudah. Okay, dia akan full screen sudah. So, bila dia full screen, bila kita klik ini, dia akan menjadi yang sepatutnya macam inilah, bukan yang macam tadi itu, macam ini. Kalau macam ini, nanti semua bila kita tengok video, kita terpaksa pusing kepala kita. Alright? So, sekali lagi, right click. Okay. Rotate 90 degree, counter clockwise. Okay. Kadang-kadang ada video yang terbalik. Pun boleh juga. Tapi kena buat 2 kali lah. Kena buat 2 kali. Alright. So sekarang ini,
Okay, sekarang ini kita sudah rotate. Kita nak apa tu? Kita boleh buat yang biasa sudah. So kita boleh buat editing lah. Contohnya saya tak mau ini, bahagian ini saya mau cut. Okay, yang bahagian ini saya mau buang. Oops, sorry. So klik, delete. Ya, yang sudah delete. So kita, okay. So, contohnya di sini saya, okay, di sini saya tak mau. So macam tadi lah, trim, cut, semua itu yang kita telah belajari tadi. Delete, okay. So dia akan pendek lah. Okay. Sekarang contohnya ada satu lagi contoh. Contohnya, cikgu membuat satu demo lah, okay, satu demo. Tapi mungkin pemasangan projek cikgu kan atau apabila cikgu buat projek itu, bila cikgu pasang, oh terlupa, saya terlupa macam mana nak dokumenkan pemasangan itu, dan cikgu kena buka balik lagi. Sebenarnya tak perlu buka balik dulu. Cikgu gunakan kamera cikgu, record dulu. Bila tekan record, okay, contohlah di sini reverse timeline ini. Okay, okay, so okay. Sekarang apabila cikgu okay, balik ke yang tadi. Apabila cikgu buka dia, cikgu buka. Lepas itu masukkan dalam video ini, dalam Filmora ini. Tengok yang ini cikgu apa tu? Cikgu Syarif dia menggunakan drone untuk ambil video ini. Mula-mula dia ambil video dia dari sudut pandangan pintu depan lah, pintu depan. Okay. So dia kelamaan. Okay, saya drag saja supaya cepat. Okay, tengok dia pergi ke atas. So biasanya yang kita tengok ialah dari atas zoom masuk kan. Tapi yang ini dia dari pintu depan dia zoom keluar. So macam mana saya nak zoom masuk dan bukan zoom keluar. Okay. So yang ini, sorry. Okay. Yang ini pun boleh dibuat dalam Filmora. Okay, macam tadi dalam video pemenangan nanti, contohlah projek cikgu telah pasang, terlupa untuk ambil video tadi, video pemasangan dia. Cikgu kena buka balik. So macam tadi lah, dia buka, lepas buka, okay, masuk dalam video ini, macam mana kita nak buat? Okay, klik saja video ini, right click, pergi ke speed and duration. Okay, speed and duration. Klik speed and duration. Okay. Di sini cikgu boleh slow motion atau fast motion. Kalau fast motion 18 kali dia sangat cepat. Dan durasi dia 4 minit saja. Tapi kalau cikgu nak slow motion, cikgu tarik ke belakang sini, jadi 3 minit. Sorry. Yang ini 3 minit, yang tadi itu 4 saat saja. Okay. So sekarang saya tak mau berapa saat, tak ada speed lah. Okay. Sorry. Bukan satu. Satu. Okay. Speed dia 1 saja. Okay. Balik ke sini ya. Ini reverse. Reverse speed maksud dia dari belakang dia pergi ke depan. Dia bukan dari depan pergi ke belakang. Okay. Bila kita klik ini, kita klik OK, tengok dia terbalik sudah. Sekarang dari depan ini, dari belakang tadi dia jadi depan, dan depan ini jadi belakang. Okay, dia macam dalam apa itu, dalam gambar kita tarik terbalik saja, dia akan jadi dari kanan jadi kiri kan. Tapi dalam video ini tidak boleh tarik macam itulah. Okay, so dia perlu reverse. Okay, macam mana nak reverse? Okay, right click, speed and duration. Okay, ini satu cara. Satu lagi cara,
pergi ke sini, ada nampak ini. Okay, ada nampak ini. Ini macam odometer, apa itu? Depan, apa itu? Meter dalam kereta kita. Okay, speed dia. Okay. So, apabila kita klik ini, tengok, slow, fast, normal, freeze frame, reverse. So, bila kita klik reverse, dia akan terbalik. Dan tengok, normal 1x. So, ini terbalik sudah. So, apabila kita play nanti, dia akan dari atas, dia akan zoom masuk. Okay, dia akan zoom masuk. Okay. So, okay. So, contohnya ada di sini. Okay. Oops. Okay, saya buang ini, saya tak mau ini, saya delete saja. Okay. Macam mana pula efek yang kadang-kadang dalam apa itu? Dalam YouTube atau dalam profil sekolah, kadang-kadang mereka ada zoom in dan macam ini sekejap, lepas tiba-tiba saja macam ini kan. Okay, yang ini sedang saja. Okay, contohlah di sini saya nak stop sekejap. Okay. Ini yang perlu dibuat. Okay. Potong. Trim. Di sini. Okay. So, stop sekejap. Potong ini. Potong ini. Potong ini. Okay. Mengapa saya potong-potong ini? Alright. Di sini. Dia slow. Saya nak bagi dia slow saja. Tapi lepas di sini, saya nak dia cepat. Macam mana nak cepatkan dia? Okay, saya select dia. Saya pergi ke speed ini. Kita pergi ke fast ini. Berapa kali? Berapa kali nak fast? Contohnya 20 kali. Tengok, dia pendek sudah. Dia akan jadi pendek. Tengok, tengok. Video tadi, dari panjang tadi, dia jadi pendek. Dia jadi pendek ini saja. Tapi saya tak mau begitu pendek lah. Saya mau at least 8 lah. Okay, 8 macam ini. Okay. So, ini dia slow saja. Ini pula saya nak cepat lagi. Okay, fast. Mungkin 8 tadi. Okay, tengok dia pendek sudah. So, apabila kita play dia, kita playback dia. Okay, kita play dia. Okay, tengok. Dia zoom. Okay, dia slow. Okay. Okay, dia slow. Lepas tu dia cepat lagi. Okay. So, tengok dia sekarang pun dia akan beritahu, okay, lower playback quality improve your performance. Kerana sekarang ini dia agak slow. Tadi dia bila kita apa itu? Bila kita playback kan dia agak jeki-jeki sikit kan. Okay. So kita perlu tekan sebenarnya yang ini saya sudah automatic. Dia sudah tolong saya render sudah. So sekarang dia automatic. Okay, tengok dia akan cepat. Kadang-kadang kalau bila cikgu, contohlah yang ini laptop saya agak cepat sikit lah. Agak kuat sikit untuk video editing ini. Kalau laptop cikgu apa itu tidak begitu kuat untuk edit video, okay, dalam Filmora ini dia ada satu preview ini. Cikgu klik saja ini, half, quarter, okay. So, bila saya tekan 1/16, so quality dia akan kurang sikit. Okay, dia akan kurang. Tapi kalau saya half, dia macam inilah. Okay, yang ini untuk memudahkan cikgu bila cikgu buat rendering nanti. Okay, bila cikgu klik play ini, dia sudah render sebenarnya. Okay, that's why saya pilih apa itu Filmora untuk cikgu-cikgu semua. Kalau laptop yang bukan lama lah, agak lambat sikit untuk video editing, dia sebenarnya dia automatic untuk adjust ini.
Okay, dia automatic untuk adjust ini. Kalau komputer cikgu lambat sikit, dia automatic lah, dia akan pergi ke 1/8 ke 1/16. So, okay. Setakat ini tak ada soalan. Kalau ada soalan beritahu. Okay. Yang ini tadi untuk reverse speed dengan fast efek dia lah. Nak zoom in, zoom out ini yang biasa digunakan di sekolah ni. Okay. So, masa pun agak singkat sudah. Okay. So, setakat ini tak ada soalan. Sekarang, saya nak ajar pula macam mana kalau contohnya, kalau video cikgu tak ada bunyi, macam, okay, ada bunyi lah, ini ada bunyi. Okay, tapi saya tak mau lagu yang saya adakan ini. Ya, ini sebenarnya tak ada lagu. Okay, saya delete saja. Contohnya, cikgu nak suka dengan lagu contohnya lagu inilah. Dapat dengar ke tak dapat dengar saya rasa. Oops. Okay. Okay, contohlah untuk suara ini. Okay, alright. Ini adalah apa yang saya boleh ajar, iaitu cikgu boleh gunakan video dalam YouTube ke yang ada free copyright itu. Okay, cikgu pergi sini. Contohlah saya sudah download. Klik ini, tarik masuk sini. Okay. Ini tak ada lagu. Sorry. Ini ada lagu. Okay. Okay. So, right click macam tadi. Detach audio. So, sekarang saya pinjam. Okay, saya pinjam lagu dia. Dan saya tak mau video dia. Saya delete saja video dia. So, sekarang video saya gunakan lagu dia. Okay. So, okay. So, saya gunakan lagu dia. Tapi tidak sesuai lah. Okay, tidak sesuai ini. Alright, so ini hanya sebagai contoh. Iaitu di mana cikgu, kalau cikgu nak lagu itu daripada YouTube ke, okay, boleh cikgu download dan simpan dalam sini. Detach audio itu, lepas itu audio itu kita simpan dekat video cikgu. Dan video dia delete. Okay, itu satu. Satu lagi contoh di sini. Okay, saya delete sekali lagi ya. Okay, ini adalah PowerPoint saya tadi. Okay, PowerPoint saya tadi ya. Dan di sini saya cari dulu mana audio saya. Okay, ini audio. Klik, tarik masuk sini. Ini hanya adalah lagu dia. So, lagu ini direct lah masuk saja. Click and drag saja. So, apabila masuk sini, ya. Okay. Okay. So, sekarang satu lagi yang saya boleh kongsikan bersama dengan cikgu. Okay, saya zoom in dulu. Okay, ada nampak ke yang line di sini? Okay, dan satu lagi 0.0 dB. Okay, 0.0 dB itu. Apabila cikgu simpan mouse, letakkan mouse cikgu di atas dia dan klik dia, okay, tarik ke atas, tengok dia akan peak dia akan naik. Line tadi itu akan naik dan dB dia akan naik juga. dB itu maksud dia volume dia.
So kalau contohlah bila cikgu record video cikgu kan, dan suara cikgu mungkin tak kedengaran atau cikgu bercakap mungkin terlalu jauh daripada mic, ini boleh ditarik ke atas. Dan juga contohnya lagu ini mungkin dia terlalu kuat, suara dia terlalu kuat. So boleh cikgu klik ini, tarik ke bawah, kurangkan suara dia. Kerana dalam pertandingan tahun lepas ada kumpulan dia gunakan suara bukan suara latar, muzik latar. Dan muzik latar dia mentenggelamkan suara pembentang itu. So apabila cikgu bercakap tak kedengaran. So dalam sini, dalam Filmora ini, cikgu boleh letaklah contohnya percakapan suara cikgu boleh jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi. Mungkin 3 dB ke atau 2 dB itu cukup. Yang ini pun saya rasa sangat kuat sudah. Okay? Dan juga kalau yang ini background music, so cikgu kurangkan dia supaya dapat dengar lah. Bila cikgu play nanti, tengok masih kuat lagi. So kurangkan lagi. Yang ini boleh kurangkan sampai banyak juga. Okey. Jangan terlalu banyak. Okey, 12. Okey. So dia kurang sikit lah. Okey. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh cikgu apabila cikgu buat video nanti, iaitu apa itu? Gangguan bunyi di belakang, white noise dia. Okey, white noise. White noise maksud dia contohnya di bilik sekarang mungkin white noise saya ialah kipas saya. Okey, atau aircon saya. Dia ada bunyi macam itu. Okey. So macam mana? So kita boleh pergi ke kita boleh pergi klik sini. Okey, klik audio cikgu. That's why saya kata tadi adalah lebih baik kalau cikgu detach audio. Okay, detach audio supaya audio dia keluar. So yang ini saya sudah kosong lah. Ya, okey. Yang ini. Bila saya klik detach audio, sekarang bila saya pergi ke ini, option ini. Okey, ini. Tengok, dia akan keluar audio. Okay. So fade in, fade out maksud dia depan dia boleh fade in lah. Dia maksud dia bila mainkan suatu lagu itu dia slow dia akan kuat. Fade out di belakang, di hujung lagu itu. Okey. Pitch, ketinggian suara. Okey, apa yang kita nak tengok ialah di sini, denoise ini, denoise. Remove background noise. Okey. So bila saya tekan remove background noise ini, okey, bila saya tekan remove background noise ini, dia ada weak, ada mid, ada strong. Okey, kalau mid, kalau weak dia tidak begitu ketara lah. Kalau mid dia okey sudah. Kadang-kadang kena gunakan strong kerana mungkin cikgu berdiri di kawasan yang angin kencang ke. Tapi bila guna efek ini kadang-kadang dia akan kacau sikit. Suara cikgu mungkin jadi robot sikit lah. Okay. Okay. So yang ini satu cara. Okay, denoise ini. Satu cara. Satu lagi boleh kita gunakan equalizer ini. Okay, equalizer. Okay, sekejap. Okay. So equalizer ini kita klik customize. Okay, yang ini lebih kalau cikgu mungkin mau eksperimen ke boleh guna ini. Kerana saya biasanya gunakan ini untuk denoise background noise itu. Okey, tapi kita kena tahu apakah jenis audio itu.
Kalau audio itu terlalu tinggi, macam bunyi hissing kan, okay. So saya perlu kurangkan yang KKK ni. Kalau bunyi itu macam bunyi yang orang bercakap, ini saya akan kurangkan. Yang ini saya akan kurangkan macam ini. Okay, dan meningkatkan suara orang lah, contohlah. Okay. Ya, ini agak advance sikit lah, agak advance sikit. Tapi cikgu boleh gunakan yang ini. Okay. Tapi kalau cikgu tak mau dan cikgu mau gunakan yang simplenya, okay, di noise, klik saja remove background noise. Kalau gunakan wig, okay lah. Okay. So yang untuk Filmora X ini, dia ada satu lagi. Ducking. Itik. Bukan itik lah. Okay, ducking. Ducking maksud dia, kalau contohlah saya ada dua, macam tadi lah, satu suara saya bercakap dan satu lagi suara background music. Bila saya tekan ducking ini, okay, dia akan check dulu. Dia akan check. Apabila saya bercakap, background noise dia akan dikurangkan automatic. Dia akan automatic. Tapi dia kena klik lah ducking ini. Contohnya ini adalah background music saya. So saya kena klik ini dulu. Yang saya bercakap, jangan klik ducking. Nanti dua-dua masing-masing berlumba-lumba untuk tidak keluar bunyi nanti. Okay. So background music ini saya tekan ini, lower the volume of, yang ini background music saya, jangan apa tu? Okey, nanti ya, sekejap. Saya cari satu yang ada saya bercakap. Saya tak bercakap ini. Okey, ini. Okey. So, video. So, okay. Lower the volume of other clip ini. Okay, ini ada orang bercakap. Saya klik ini, dia akan automatically push audio dia lebih kuat. Okay, dan yang ini dia akan automatic. Kalau contohlah dalam video cikgu, apabila orang dia bercakap, background music dia automatic, dia akan kurangkan volume dia supaya tidak ganggu lah. Ya, ini boleh kalau contohlah video pembentangan cikgu agak panjang dan cikgu tak mau turun naik audio itu, boleh gunakan ducking ini. Ya, ini dalam Filmora X yang terbaru ini ada. Okay, so untuk suara boosting, okay, semua sudah. Sekarang kita masuk lagi ke title kita. Okay. Jangan, sebelum saya terlupa, di sini audio ini ya, audio. So di dalam sini ada banyak free background. So cikgu boleh gunakan lah. Okay, cikgu boleh gunakan free effect, so, lagu dia ke. So yang ini semua dia free. Okay, free. So jangan cikgu takut kalau ada flag oleh YouTube. Yang ini free-nya. Tapi kalau yang kadang-kadang ada lagu yang di flag oleh YouTube, terpaksa di mute lah. Okay. So sekarang audio title. So title ini maksud dia title tajuk lah, tajuk. Okay, yang ini opener, iaitu di mula-mula di bahagian depan itu, okay, dia guna beritahu apa tajuk dia. Boleh gunakan ini. Dia ada banyak, okay, dia ada banyak contoh lah yang boleh cikgu gunakan. Dan sebelum cikgu, sekejap saya zoom in dulu. Okay, cikgu anda nampak ini kan, yang ada arrow ke bawah dan satu line ini. Maksud dia, dalam komputer saya sekarang, saya tak ada title ini. Okay, saya tak ada title ini. So, saya terpaksa tak petik, dia ada line. So, sekarang tak ada sudah. So, yang ini saya sudah download ke
komputer saya. So Filmora ini kadang-kadang dia akan ada yang baru dia akan masuk sini. So jangan cikgu takutlah, kerana yang ini Filmora X saya ini yang saya share hari itu dia bukan free lah, crack jugalah. Okay, so tapi dia masih boleh gunakan library Wondershare ni, Wondershare Filmora ni. So cikgu boleh double click, dia akan download. So dia akan masuklah. Tengok, saya tarik ini. Okay, so tengok. So saya double click dia, macam macam PowerPoint jugalah. Hello. Okay. Ini pula title hit, text here. Hi. Okay. So saya klik OK. So bila saya klik play, nyata animasi. Okay. Dan contohlah, ada satu lagi title jenis yang ini, di mana cikgu biasa saja. Dia tidak ada background ada gambar ke atau menutup video kita. Okey, ini adalah title. Satu lagi lower third. Lower third ini maksud dia biasanya di sini atau di sini. Lower third. Okey, lower third ini biasanya untuk memberitahulah, oh ini ialah siapa. Contohlah title. The title here, so bank. Ini ialah bank. So masa kita boleh lagi edit dah, disimpan di sini ke, okey. Kalau cikgu nak, okey, cikgu nak, boleh lagi cikgu tukar warna dia ke warna hitam, okey, warna hijau, okey. Satu lagi advance, okey. Dia masih boleh lagi ada animasi. So yang ini cikgu kena main-main lah, okey. Saya masuk ke advance dulu. Okay. So, advance ini kadang-kadang teks kita tak nampak. Contohnya yang ini, tak nampak dia. So, kita masih boleh lagi border dia. Okay, supaya perkataan dia pop up lagi. Okay, ada lagi yang gunakan shadow. Mana shadow saya? Okay, text shadow. Okay, dia ada shadow sikit lah supaya dia lebih nampak lagi. Yang ini pun macam video kita, okay, macam video kita, boleh kita tengok timeline itu. Contohlah, di sini saya tak mau perkataan abang ini dalam dia slow. Saya mau dia lebih cepat. So, boleh lagi kita tarik dia. Oops. Kita tarik dia dari depan. So, dia bila saya tarik dia di depan, dia masuk terus di sini sudah. Okey, atau contohnya, saya tak mau dia di depan, saya mau dia di belakang ini. Okey, so bila saya tarik dia ke belakang, dia akan muncul pada minit ini. So yang ini bergantung kepada cikgu lah untuk bermain-main. Dan apabila cikgu sudah, okey, saya mau ini sebagai video, bukan video, sorry. Lower third ini sebagai yang custom saya. Boleh lagi kita save as custom. So bila saya tekan ini, okay, dia akan keluar ini. So saya type saja bank. Klik OK. Klik OK. Dia akan save dalam komputer saya. Okay. So dia jadi custom sudah. Okay. Dia sudah jadi custom. So tiap-tiap kali saya nak gunakan yang lower third yang sama. Okay. Contohnya di sini. Okay. Saya klik saja, tarik saja. Tak perlu lagi saya edit lagi. Okay. Mungkin edit perkataan dia lah. Okay, yang ini saya buat custom ini. Okay.
Alright. So, yang ini untuk teks, yang ini untuk teks. Subtitle juga sama. Okay, subtitle juga sama. Klik saja, tarik masuk sini. Okay, oh, di sini sudah ada subtitle. So, subtitle ini kalau versi dahulu dia ada automatic TTS, iaitu text to speech. Tapi sekarang TTS. Yang speech to text itu, tapi sekarang ini dia macam sudah tak ada apa tu? Tak ada fungsi itu sudah. So terpaksalah kita kena dengar dan kita kena type satu persatu. Kalau dulu dia ada, tapi tak tahu mengapa, mungkin license dia sudah hilang ke atau macam mana. Alright. So subtitle ini, Okay. End credit pun sama. Macam ini, yang ini biasa kita tengok dalam film lah. Okay. So, okay, stop sekejap. Saya double klik dia. So, nama satu persatu pun boleh kita type di sini. Okay, macam PowerPoint kita lah. Macam PowerPoint kita. Okay. Dan macam tadi, advance. Bila masuk advance, dia guna slow dia ke, nak cepatkan dia ke, di sini masih boleh lagi kita tukar dia. Okay. Alright. So, setakat ini kita telah belajar macam mana nak edit video itu, macam mana nak edit suara, background music kita, dan kita telah masuk macam mana kita nak masukkan apa itu? Tajuk kita, macam mana nak masukkan kredit kita. Okay. Sekarang saya nak clear ini dulu. Right, saya nak clear ini dulu dan saya balik ke, saya lupa ini. Tak apa, saya terus buat. Okay, dalam sini kadang-kadang cikgu bukan saja ada video, tapi ada gambar. Okay, ini adalah gambar. Ini adalah gambar, mana gambar tadi? Okay. So, saya masukkan sini, tarik ke sini dengan audio sekali. Tengok, dia automatic sudah. Okay. So, satu gambar ini, tengok, apabila kita play, cepat sangat. Okay. Alright. So, kita tengok ini macam tak ada lah, kan? Tak ada Okay. Kita pergi ke transition. Okay, sekarang kita masuk ke transition dengan efek. Dua ini. Okay. Untuk transition maksudnya macam PowerPoint kita lah. Senang cerita macam PowerPoint kita. Okay, ada basic dia. Okay, dia banyak ini. Okay, ada 3D dia macam ini. Okay, dia ada banyak. Okay, dalam Reaper dia ada macam ini. Okay, contohlah saya ambil beberapa contoh. Okay. Ini lepas tu, tapi jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak apa itu? Jangan terlalu banyak pattern dia. Kalau terlalu banyak pattern macam sangat apa maksudnya? Macam sangat terlalu banyak pattern lah. Alright. So, okay, kita zoom masuk dulu. Dan setiap ini, kalau saya zoom ini masuk. Okay, ini adalah transition kita. Tengok ada line dia kan, ada line lagi. So, kita boleh lagi, saya tak mau begitu lama. Saya nak tekan dia, saya nak pendek sikit. Masih boleh lagi. Nah, ini juga, saya klik dia. Okay. Dan lama ini. Alright. So, masih boleh lagi kita nak adjust lah. Macam mana nak berapa cepat dia transition itu. Okay. Okay. Yang ini pula saya nak, Yang ini pula saya nak lama sikit. Saya tarik dia panjang sikit. Supaya senang untuk kita tengok. Okay. Dia slow sikit.
So yang ini agak fleksibel untuk Filmora. So saya tak mau begitu cepat, saya nak cepat sikit. So play. Okay. So dia cepat saja. So dalam Filmora, apa-apa yang cikgu nampak, boleh cikgu edit saja. Alright. So sekarang ini adalah untuk transition, untuk transition. Okay, untuk transition. Tapi dalam gambar ini atau dalam video pun sama, dalam gambar ini saya nak ada filter pula. Saya nak ada efek pula. So kita tengok efek. Okay, banyak efek. Okay, kita tengok satu persatu lah. Contohlah 70-an-nya. Okay, kita tarik ke sini. Okay, tengok dia. Dia ada line-line. Tak pasti nampak ke tidak? Okay. Atau saya nak bright light. Okay. Okay, dia macam kebiru-biruan lah. Atau saya nak canvasnya, hitam putihnya. Macam lukisan. Okay. Ya. Tapi tak nampak. Okay. Contohnya jadi kartun pula. Oops. Tak ada beza sebenarnya. Okay. So untuk efek ini, okay, untuk efek ini masih lagi cikgu boleh bukan satu gambar saja kena klik macam ini ya. Sebenarnya contohlah, saya delete ini 3 ini. Okay, delete . So 70-an ini saya mau 70-an ini. Okay. Belakang, belakang ini, cikgu saja klik, tarik ke belakang. Okay. Sekarang dia panjang sudah. So bila saya tekan play, gambar ini semua jadi kekuning-kuningan, ada line. Okay. So maksud dia, efek ini boleh cikgu panjang atau habiskan atau satu video semua dengan satu filter pun boleh juga. Contohnya ini saya nak dari sini, belum download lagi, tarik ke belakang. Okay, so tekan play. Okay, so itu maksudnya efek lah. Sekarang efek ini bukan untuk video saja, untuk gambar saja. Sekarang saya tunjukkan untuk cikgu, banyak. Okay, untuk tunjukkan kalau okay, ini. Okay, tengok. Hari itu saya dalam siri pertama kan, saya kata jangan ambil video macam ini kan. Tengok bila saya ambil gambar video macam ini, di sebelah dia hitam. Okay, so apabila cikgu tengok di komputer nanti atau di TV nanti, bahagian ini hitam saja. Okay, hanya ini saja yang ada. Yang ini macam TikTok lah, macam TikTok. Tapi untuk mengurangkan kehitaman ini, okay, boleh lagi cikgu gunakan efek. Okay, cikgu klik efek, cikgu pergi cari background blur. Okay, background blur. Klik background blur. Okay, dia ada banyak. Okay, dia ada banyak. So, saya gunakan yang basic blur dulu. Okay, klik ini, tengok. Dia automatik, dia akan keluar ini. Ada satu warna lah. Okay, saya tak mau pendek macam ini, saya nak panjang dia macam ini. Okay. So, apabila saya klik ini, okay, supaya dia ada efek lah, ada efek ini. Sebenarnya yang ini dia akan automatically cari yang paling dekat sini. Okay, yang ini dekat sini. Okay. Satu lagi cara, iaitu yang mula-mula tadi saya gunakan, tapi yang ini saya tak begitu galakkan lah kerana
kecuali kalau cikgu gunakan tripod, okay, untuk ambil video. Iaitu klik di tepi ini yang 9 titik ini kan, okay, klik ini, zoom masuk. Tapi kalau bila kita zoom masuk, kalau kualiti video itu agak blur, dia akan tak nampak lah nanti. Ada atau macam tadi ini certain elemen dalam video cikgu tak nampak. Okay, that's why saya kata kalau boleh jangan ambil yang jenis portrait inilah. Okay, yang ini pun boleh dikurangkan hitam-hitam ini dengan efek ini. Okay, so contohnya saya tak mau ini, saya mau grey, hanya grey saja, grey saja. Atau saya nak ada blur sikit, slang sikit, slang kah? Okay. Okay, so dia bengkok sikit. Okay, tapi biasanya kalau saya jumpa video ini, saya akan guna yang basic blur lah. Supaya dia tidak mengganggu mata macam hakim ke atau sebagainya. Sama ada gunakan basic blur atau grey saja. Okay. Okay, so setakat ini ada soalan? Ada soalan kah? Okay, tak ada soalan, no? Ya, dah. Okay, thank you. Alright. So, saya delete lagi. Saya balik ke media ini. Okay, sekarang saya nak cari mana chroma. Okay. Chroma keying atau green screen. Sebenarnya tak perlu green screen sebenarnya. Dalam sini contohlah. Okey. Dalam ini saya nak sekejap saya. Okey. Okey. So, yang ini adalah green screen kan? Yang ini pula saya pun boleh jadi sebagai green screen saya. Macam mana? Okey. Cara dia, okey. Cara dia, right click di sini. Klik di sini. Okey, klik ini. Pergi ke ini. Edit ini. Yang ini adalah macam advance lah. Advance. Okey. Apabila saya klik ini, tengok dia ada atas ini. Okey, di atas ini ya. Di bahagian atas ini ada video. Okay, saya klik video, audio, color, animation. Okay, saya klik video ini dulu. Kita tengok video dulu. Pergi ke chroma key. Okay, chroma key maksud dia, bila saya tekan ini, tengok dia automatik dia akan cari yang hijau. Apabila saya tekan chroma key ini, dia akan cari warna yang paling, warna mana yang saya nak keluarkan. Contohlah saya sekarang ini dia keluarkan hijau. Sebenarnya dia pun belum habis keluarkan hijau ni. Klik ini, okay, dia akan jadi hitam. Automatik dia akan jadi hitam. Okay. Dan sekiranya saya letakkan satu video, saya letakkan satu video di bawah ini, okay. Okay, dia akan sekejap. Saya akan kecilkan dia ini dulu. Mungkin di sini kot. Okay. Okay, tengok dia akan yang kertas hijau ini tadi dia akan transparent. So apabila saya transparentkan dia, saya boleh nampak yang video di belakang. Okay. Tapi untuk perkara ini saya tak mau macam itu. Okay, saya bukan mau kertas ini jadi hijau. Hijau ini hilang. Saya mau belakang ini, background saya jadi hilang.
Tengok. Tapi yang ini dia tidak itulah. Bukan betul-betul diterangkan dengan lampu apa tu studio. Kerana yang ini saya gunakan lampu atas. So yang bahagian ini lebih terang. Okey, saya terpaksa offset dia, carilah bahagian mana yang tolerance. Okey, atau saya cari balik. Oops. Okey. That's why saya kata dalam siri pertama, apabila kita gunakan green screen, kita perlu gunakan pencahayaan yang baik. Okey, contohlah ini contoh. Okey. So apabila saya present, tengok bahagian belakang saya transparent. Okey. Bahagian belakang saya transparent. Tapi kalau dalam saya gunakan ini pula, okay, dia akan jadi transparent. Tapi baju saya yang ada warna kekuningan, yang ada warna biru tua itu, yang ada hijau sedikit, dia akan automatically hilangkan dia. Okey, nah, sepatutnya warna biru apa itu? Bukan merun, indigo, dia jadi macam ini. Okey, dan dia akan transparent. Okey. Yang ini adalah advanced yang ini advanced Okey, yang ini advanced sikit So cikgu jangan kata saya tak dapat buat ini. Yang ini advanced. Okey. Kerana saya nak tunjukkan apa? Saya nak tunjukkan yang baru, yang terbaru ini. Motion tracking ini. Okey. Ini adalah motion tracking untuk Filmora X. Untuk Filmora X saja ada motion tracking ini. So, apa maksud motion tracking? Bila saya tekan ini, okay, in order, yang ini, do you want to continue? Yes. Sebab, dia akan, cropping ini dia akan buang. So, motion tracking ini, maksud dia akan track. Okay, contohnya saya nak track kertas saya ini. Kertas saya ini, motion capture dia di sini. Contohlah, harap dia berjaya lah. Bila saya tekan ini, okey, saya buang dulu. Okey. Okay, saya nak capture ini. Bila saya kata motion tracking, Filmora akan ikut pergerakan kertas ini. Okey, ikut pergerakan kertas ini. Okey, saya start tracking. Dia akan track. Okay. So, saya bagi dia jalan sekejap. Oh, dia lari sudah. Nanti, apa maksud saya kata dia lari, nanti cikgu akan tengoklah. Apa maksud yang dikatakan lari? Okay. So, sekarang Filmora sudah motion capture saya punya video ini. So, sekarang saya nak dia ikut apa? Video apa yang ikut motion capture ini. So, saya import dari komputer. Saya contohlah saya nak gunakan microbit ini sebagai bahan saya. Okay. Okey, so dia akan ikut ini Okey, saya kecilkan dulu. Bila saya tekan play, video ini akan ikut kertas ini. Tadi ini saya kata dia lari kerana dia sudah bergerak ke bawah sudah. Okey. Okey. Nanti cikgu akan tanya, tapi cikgu Loh, ini macam tak cantik lah.
ini tidak apa itu, tidak efek dia tidak cantik lah. So saya tekan besar ini, saya besarkan dia. Okay, saya besarkan dia kerana dia lari ya, dia lari. Dan sekarang video atas ini saya turun ke bawah. Okay, saya turun ke bawah. Okay, yang ini sudah advance ah, yang ini sudah advance. Video atas tadi saya turun ke bawah, dan green screen ini saya combine dua efek ini. Okay, saya tekan ini, hijau ini, saya akan kurangkan dia. Okay. Oh sorry, saya tekan salah. Okay, hijau ini saya chroma key. Okay, kalau motion capture dia tadi, kalau dia motion capture yang cantik, dia akan cuncun lah, cuncun di sini. Oh. Okay, contoh lah, contoh. Yang ini main tipu sikit. Okay, bila saya tekan play, okay, seolah-olah dia macam saya memegang satu LCD ke, oh dia lari lagi. Okay, dia memegang, saya memegang LCD lah, contoh lah. Sebab motion tracking tadi dia lari. Kalau tidak lari, sebenarnya boleh adjust lagi. Okay, so dia lari, so dia akan tengok dia keluar ke bawah sudah. Okay, so sekali lagi saya motion capture dia, reset dia. Okay, saya check balik. Saya sorry. Saya kurangkan sedikit. Okay, saya kurangkan sedikit. Lepas itu start track balik. Okay. Oh, dia lari sudah. Lagi dia lari. Okay. So, tak apa. So, ini sebenarnya salah satu efek lah yang boleh menolong cikgu untuk membuat persembahan lah. Salah satu lah contohnya. Yang satu lagi yang mula-mula saya petang ini, iaitu di mana kita boleh gunakan dua video ini, satu video ini kita boleh kecilkan dia, kecilkan dia menggunakan 9 titik ini, dan background ini saya, sorry. Okay. Dan ini pula mungkin PowerPoint cikgu ke, boleh cikgu gunakan macam ini. Nah ini tarik ke atas, dia jadi atas lah, layer atas. Okay, so yang ini pun boleh juga. Bergantung kepada kreativiti cikgu masing-masing lah. Cikgu boleh gunakan efek berlainan ke, mungkin menggunakan elemen dia ke. Elemen sebenarnya dia ialah macam clip art kita. Clip art kita. Boleh juga. So yang ini perlu download lah. Okay. So setakat ini ada soalan 4.5. Oh, lebih sudah masa. Setakat ini ada soalan? Tak ada? Okay. Apa yang saya buat sepanjang petang ini, saya belum lagi buat satu perkara yang sangat penting, iaitu file save. Save project. Cikgu perlu save project. Kalau cikgu rasa tak yakin, okay, cikgu save project saja. Tapi save project ini tidak bermakna save project, lepas itu cikgu boleh gunakan file yang di save project itu dihantar bagi orang, mereka dapat tengok.
Save project itu hanya save project untuk Filmora saja. Okey, contohnya saya klik ini, saya save project. Okey. Lepas itu saja. File yang dikeluarkan adalah WFP. So, yang ini hanya project file saja. Yang sepatutnya cikgu buat selepas cikgu save project itu, cikgu pergi ke export. Okay, cikgu pergi ke export. Okey, untuk menjawab cikgu Munau Norman, okay, yang dia bertanya apakah setting yang bagus untuk mengecilkan saiz video tetapi mengekalkan kualiti video. Okey, saiz video dengan kualiti video boleh dikurangkan saiz dia tapi maintain kualiti dia, iaitu di sini. Okey. Okey, kita start tengok sini dulu Okey, kita tengok ini dulu. Okey. Ini nama lah nama dia, nama file cikgu lah. Dan save di mana? Saya save di okey. Hari itu saya dah beritahu. Kalau saya gunakan resolution 1920-1080p ini, okey, ini resolution. Yang ini sebenarnya resolution yang agak besar, iaitu TV, size TV-nya. Nah, frame rate. So, bila saya export ini, okey, bila saya export video ini, durasi masa dia hanya 7 minit. Tapi size dia, bila dia generate keluar, bila dia export keluar, ialah 400 lebih. Okey, so terlalu besar kan? Dalam font pun tak dapat. So, kita boleh pergi ke, pergi ke setting ini. Klik setting. Okey. Paling senang di sini. Best, better, good. So, kalau untuk cikgu hantar kepada murid, tak ada masuk ke YouTube, tak ada pergi ke mana-mana. Okey. Cikgu boleh guna klik ini, klik good. Resolution ini untuk handphone murid, contohlah handphone murid, biasanya dalam handphone, biasanya dia berada di sini saja. Paling besar 640, 480 atau 320, 240. Yang ini. Okey. Yang ini pun dalam untuk macam laptop satu Malaysia pun, ini pun sudah okey sudah. Kerana skrin mereka kecil, so terpaksa menggunakan skrin yang kecil. Okey. Bila contohlah saya gunakan handphone saya gunakan handphone. So, bila saya klik OK ini, saya klik lain setting saya tak itu walaupun kualiti dia best lagi Saya klik OK. Tengok dia sudah size dia sudah menurun 68 MB sudah. Tapi masih lagi besar kan? Okey. Kita balik ke setting. Yang ini audio ini. Di handphone kita tak perlu lagi kita gunakan bitrate yang terlalu tinggi, kita boleh gunakan yang 96. Okey. Dan ini pun boleh kita gunakan yang good. Kita klik OK. Tengok dia akan kurang lagi. Tapi masih lagi 17. Macam mana? Kita boleh guna lagi. Okey. 25 FPS. Masih ingat tak saya dulu kata 15, 30, 60, 120. Makin besar FPS, makin besar file kita. So, kita boleh kurangkan dia pergi ke 23. Jangan guna 15. 15 dia agak jerky sikit. 23. Okay, kita klik balik. Okay, dia akan kurang sikit. So, yang ini terpaksalah kita kurang buat setting dia sendiri. Okay. So, apabila saya tekan export, dia akan terus buat video sudah. Okay. So, contohlah saya tekan export. Okay. Ya, dia export. Untuk Filmora yang cikgu download dalam komputer dalam Wondershare Filmora itu, dia di sini dia akan keluar minta kita beli semua itu, dan lepas itu dia ada watermark di sini. Okay, dia ada watermark di sini. So
Kalau cikgu gunakan Filmora yang saya share hari itu, dia tidak ada watermark. So, terus dia akan dapat itu. Dia akan dapat tengoklah. Okay. Okay. Faham dia slow hari ini. Sekejap. Okay. 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 Oh, lupa saya. Kerana mungkin kerana ini. Ya. Hadis saya untuk rendering itu agak kurang sudah. Kerana hari itu saya untuk buat hari guru belum lagi saya buang banyak benda dalam C drive saya. So, dia agak lambat sikit lah. Okay. So apabila dia habis rendering, cikgu boleh hantar video tersebut atau cikgu tengok dulu, cek dulu, lepas itu baru hantarlah untuk video cikgu nantilah. So yang ini dia bila dia hantar, dia render habis, dia akan my video.mpeg di D drive. Okay, saya tak perlu generate semua itulah. Kalau saya buat yang pendek pun boleh juga. Okay, sebagai contoh lah. Buat pendek dulu. Okay. Okay, stop. Buat yang pendek saja. Okay, so saya buat yang pendek. So setakat ini cikgu semua ada soalan masa lagi rendering. Ada soalan? Okay. Okay, so dia habis rendering, close. So saya pergi ke D drive saya. Oops. Okay, saya pergi ke D drive saya. Mana dia tadi? Okay, ini. Tengok. So, bila saya tekan ini, dia play lah. So, yang ini boleh cikgu boleh cikgu upload untuk ke WhatsApp ke, untuk ke untuk ke pertandingan ke. So, harap cikgu fahamlah. Ada soalan lain? Ada soalan kah? Cikgu-cikgu semua? Ya? Tak ada kah? Yang Okay, tak ada. kalau tak ada. So, okay. So, setakat ini saja. So, saya kembalikan sesi petang ini kepada Cikgu Su. Okey, terima kasih Cikgu Lo atas perkongsian. Banyak kelok ke penarik kelok tumbuh pohon kuning. Yang elok bawa balik, yang tak elok tinggallah di sini. Jutaan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada yang hadir dan menjayakan Pengker pada petang ini. Saya mewakili bidang sains sosial dan bidang TVET di daerah Sarike memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang Pengker ini berlangsung. Okey, terima kasih semua. Jadi mantangan tak ada persoalan lagi. Jadi selamat beristirahat. Dan sebelum ini ya, okey, Cikgu Lo boleh show tunjukkan link kehadiran borang Malum Balas. Okey, saya nak minta semua peserta tunggu sekejap. So akan ada link kehadiran dan borang soal selidik. 5 minit saja, 5 minit saja. Okey, ya, semua boleh. Sorry.
dalam masa 5 minit dan barulah kita tamat sesi Pengge pada petang ini. Boleh postkan link itu dalam bahagian ruangan chat. Okay. Soalnya tadi ada peserta dia maklum bahwa dia tidak dapat gunakan komputer untuk handphone dia untuk scan. Okay, sekejap saya type. Sebab kalau saya guna itu saya semua tak dapat tengok nanti. Okey, jadi yang para peserta yang dikasihi, jika cikgu sudah mengisi link kehadiran dan link maklum balas tersebut, okey, boleh meninggalkan bilik Google Meet ini. Okey, sekian, terima kasih. Thank you, thank you.